Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut untuk bantu kita fahami bagaimanakah pergerakan ringgit jelang iaitu mesyuarat MPC pada minggu ini. Saya memperkenalkan tetamu kita yang tidak lain dan bukan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk hari pertama minggu ini. Mungkin Doktor boleh kongsikan apakah pandangan Doktor tentang pergerakan ringgit pada minggu ini, Doktor? Okey, saya jangkakan pergerakan ringgit itu masih lagi dalam keadaan yang berhati-hati. Seperti yang disebutkan tadi, tumpuan pada minggu ini adalah berkenaan dengan mesyuarat jawatankuasa MPC di pihak Bank Negara dan juga di Federal Open Market Committee di Amerika Syarikat. Yang mana kalau kita lihat rata-rata pandangan ataupun jangkaan yang dibuat oleh para penganalisis ekonomi meletakkan bahawa kadar faedah bagi kedua negara ini dijangkakan kekal. Kalau di Amerika Syarikat, kadar faedahnya juga kekal pada paras 5.5% dan di Malaysia kadar dasar semalaman juga akan berada pada paras 3%. Walau bagaimanapun, ialah situasi yang di luar sana masih lagi berada dalam keadaan yang begitu tidak menentu, maka penilaian terkini itu menjadi suatu tunggak kepada penentu arah ataupun hala tuju mata wang tamu dunia lah, terutamanya mata wang berkat rapat tentang dolar Amerika Syarikat, yang mana kita sedia maklum bahawa dolar Amerika Syarikat ini dianggap sebagai mata wang selamat ataupun safe haven currencies, dan apabila berlaku sebarang bentuk ketidakpastian, permintaan terhadap safe haven currencies ni akan dijangka akan terus kekal tinggi, dan ini akan memberi kesan kepada prestasi mata wang asing termasuk lila ringgit juga. Selain daripada mesyuarat APC, adakah antara aspek lain yang perlu kita teliti yang akan mempengaruhi pergerakan ringgit kita ini, Doktor? Sudah pasti tentang berkenaan dengan perkembangan pergolakan di antara pihak Israel dan Hamas, dan bagaimana konflik tersebut akan memberi kesan kepada hubungan serantau. Dan kita dah melihat pihak United Nations Security Council telah pun mengutarakan usul untuk gencatan senjata, namun kita dapat lihat banyak negara-negara maju yang sama ada dia tidak dia berkecuali ataupun tidak setuju dengan usul tersebut. Ini menunjukkan bahawa terdapat satu pola yang agak boleh memberi kesan kepada sentimen pasaran, dan saya kira situasi inilah yang akan kerap dipantau bagi melihat hala tuju seperti yang saya sebutkan tadi, permintaan terhadap mata wang selamat iaitu dolar Amerika Syarikat. Namun kalau kita lihat data terkini berkenaan dengan inflasi di Amerika Syarikat, rata-rata masih lagi menunjukkan trend yang menurun ya. Terbaru terkini data seperti core PCE yang merupakan kadar inflasi yang menjadi sandaran bagi pihak Federal Reserve telah menunjukkan trend yang menurun ke paras 3.7% pada bulan September yang lalu jika dibandingkan dengan 3.8%. Jadi trend penurunan tersebut seharusnya akan memberi isyarat bahawa kenaikan kadar faedah itu mungkin agak kecil lah kebarangkaliannya, atau mungkin akan kekal stabil pada tempoh yang terdekat ini. Doktor, bercakap mengenai ringgit, bagaimana pula dengan pasaran? Apakah kesan ataupun konflik Israel-Hamas ini terhadap pasaran kita? Adakah mereka akan mengalami kejutan atau bagaimana? Sudah pasti yang merisaukan kita adalah harga komoditi, terutamanya harga komoditi minyak. Dan kita dapat melihat harga komoditi minyak mentah dunia seperti Brent telah pun melangkaui $90 Amerika Syarikat pada satu masa tersebut. Jadi dia punya penelahan ataupun penelitiannya itu, adakah dia akan memberi kesan kepada inflasi di peringkat global, dan ini merupakan suatu kebimbangan lah, kerana sekiranya ia memberi kesan kepada inflasi, apakah pula akan terjadi kepada kadar faedah benchmark yang ditadbir oleh bank pusat utama dunia seperti di Federal Reserve, ECB dan sebagainya. Jadi ini yang perlu dipantau lah. Jadi dari segi impact kepada pasaran, seperti yang saya katakan tadi itu,
kemeroapan tu akan menjadi suatu kebiasaan lah, dan kebiasaannya akan ni para pelabur akan mengambil pendekatan yang defensif, yang mana kalau dari segi kelas aset, kebiasaannya mereka akan membeli aset-aset yang mempunyai kadar risiko yang rendah seperti bond ataupun treasury bills lah, untuk kata tu melindung nilai kepada portfolio mereka. Doktor, kita tahu kalau kita lihat antara data-data ekonomi yang terkini banyak menunjukkan prestasi positif, namun ringgit kita dapat lihat semakin positif. Namun kalau kita lihat dalam keadaan sekarang menjelang MPC, ringgit dalam keadaan berhati-hati. Dan pada pandangan doktor, apakah sektor ataupun kaunter yang perlu membuat persediaan terhadap pergolakan ringgit ketika ini? Perubahan nilai ringgit sudah pasti dia mempunyai dua kesan. Satu, kepada para pengeksport sepatutnya adalah sesuatu yang positif lah, kerana nilai ekspor tersebut akan dilihat sebagai kompetitif. Manakala dari segi syarikat yang banyak mengimport dari segi bahan mentah, sudah pasti akan mengalami kenaikan kos, dan sini terdapat keperluan bagi mereka ni untuk menjalankan aktiviti seperti lindung nilai lah, ataupun hedging, untuk seolah-olah memberi insurans lah untuk melindung pendedahan mereka. Jadi saya rasa sektor seperti automotif, sektor-sektor yang banyak melibatkan pengimportan bahan mentah seperti sedikit terjejas akibat daripada kelembapan nilai ringgit ini. Terdapat dua perkara kan, mana-mana sektor yang terjejas, mana sektor yang juga mendapat manfaat. Kalau dari segi tourism pula, sudah pasti yang incoming tourism ni ataupun penerimaan pelancong daripada pelancong asing akan mungkin mendapat manfaat lah, kerana nilai ringgit kita lemah, dan ini akan menaikkan appeal kita sebagai sebuah negara destinasi pelancong. Dan sudah pasti sektor-sektor berkait rapat tentang sektor pelancongan seperti perhotelan, dan juga berkait rapat tentang sektor penerbangan juga mungkin mendapat pemanfaat di situ. Jadi pemilihan ataupun penilaian itu perlu berhati-hatilah akibat daripada pergerakan nilai ringgit yang begitu meroak pada masa ini. Doktor, kita tahu doktor ada berkongsikan mengatakan bahawa kadar dasar OPR ini dijangka untuk kekal kepada 3%. Dan sekiranya kekal ataupun berubah, apakah pandangan doktor ataupun the next step we should do? Kalau kekal tu, itu memang jangkaan pada perang analisis ekonomi. Untuk naik tu saya kira agak sukar jugalah, kerana saya lihat data seperti kadar pertumbuhan pinjaman di peringkat industri perbankan telah pun merosot ke paras 4.2% pada bulan Ogos yang lalu, kalau dibandingkan dengan bulan Disember 5.7%. Jadi pertumbuhan dalam pembiayaan dalam sektor perbankan tu telah pun lembab. Jadi untuk menaikkan kadar faedah tu agak sukar. Jadi untuk turun tu buat masa tidaklah, tapi ia bergantung kepada prospek ekonomi pada masa akan datang. Jadi bagi rakyat Malaysia, saya rasa mungkin mereka perlu melihat kedudukan kewangan mereka, sama ada kedudukan kewangan mereka buat masa ini perlu penambahbaikan dan sebagainya. Maka seperti biasa yang selalu saya sebutkan, mungkin antara agensi yang perlu mereka berjumpa, selain pada berjumpa dengan pihak bank, adalah berjumpa dengan pihak AKPK lah, untuk mendapat khidmat nasihat lebih baik lagi. Jadi saya sarankan rakyat Malaysia untuk terus-menerus memberi tumpuan kepada kedudukan kewangan mereka, dan memerhatikan trend semasa dalam sektor ekonomi, terutama yang berkait rapat tentang kedudukan kewangan mereka sendiri. Sudah tentu banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan sepanjang minggu ini dengan mesyuarat FOMC dan mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia minggu ini. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita Dr. Muhammad Afzal Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kami akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.